Okey. Uh, jadi buka buku teks Buka buku teks. Macam biasa buka buku teks. Okay. Sebelum kita masuk bab yang seterus ni, cikgu ulang sikit. Okey, cikgu ulang sikit yang sebelum ni yang kita dah belajar. Okey. Yang kita dah belajar sebelum ni, kita belajar pasal ukuran data tentang image digital dengan audio digital sedikit. Okey. Jadi sebelum ni kita dah belajar unit ukuran image digital. Okey, jadi hari ni kita akan tengok unit ukuran bagi audio digital pula. Okey. Jadi cikgu ulang sikit, unit ukuran bagi image ada 3 ikut dimensi, resolusi serta kedalaman bit warna. Okey, yang ini memang kita dah belajar minggu lepas. Okey. Jadi kalau nak ingat balik maksudnya kalau dimensi apa dia, ukuran dia, maknanya ukuran panjang lebar dalam unit pixel. Okey. Resolusi adalah bilangan pixel yang terdapat pada image. Okey. Serta kedalaman bit warna. Okey. Kedalaman bit warna adalah bilangan bit 0 dan 1 yang digunakan untuk menanda satu warna tertentu dalam image digital. Okay, ni kena ingat balik lah. Okay. Jadi untuk hari ni kita sambung balik dengan audio digital. Okay, audio digital isyarat bunyi. Okay, isyarat bunyi yang telah ditukar kepada nombor perduaan dan disimpan dalam bentuk bit. Jadi hari ni kita nak tengok dia punya unit ukuran dia. Okay, ni ukuran bagi audio digital. Okay, jadi boleh buka buku teks. Okay, sama-sama dengan cikgu. Untuk melihat kita sebab kita tak belajar ni kan. Okay. Zoom sikit. Okay. Okay, jadi bagi audio digital. Okay, audio digital yang ni kita dah beritahu maksud tadi. Okay, yang ditukar kepada nombor duaan dan disimpan dalam bentuk pola bit. Okay. Jadi kualiti audio ni bergantung pada kadar sampel dan kedalaman bit audio. Okay, jadi ada dua lah. Satu kita tengok kadar sampel. Satu lagi kita tengok kedalaman bit audio. Okay. Okay, untuk kadar sampel. Okay, untuk kadar sampel. Kadar sampel ialah bilangan sampel sesaat yang diambil oleh alat-alat analog to digital converter ataupun ADC. Okey, semasa melakukan pendigitalan sesuatu audio analog. Okey, unit bagi kadar sampel ialah Hertz. H-E-R-T-Z ataupun Hz. Okey, Hertz ya. Okay, yang ini selalu ditanya dekat dalam soalan. Okay, unit bagi kadar sampel apa dia? Okay, Hertz lah. Okay, jadi 1 Hertz bermaksud 1 sampel sesaat. Jadi semakin banyak bilangan sampel yang diambil, semakin tepat dan berkualiti suatu audio digital yang dihasilkan. Itu kesimpulan dia lah. Jika ada sampel yang kita ambil banyak ni, okay, dan rekod dalam 1 saat, maknanya semakin banyak kita punya semakin banyak sampel yang diuji, semakinlah tepat atau berkualiti suatu audio digital tersebut. Okey. Kalau tengok sebelah ni kan. Ni yang ini yang bawah ni A tu. Okey, bentuk gelombang audio digital yang kurang tepat apabila kadar sampel untuk audio analog adalah rendah. Jadi bentuk dia macam ni. Okey. Manakala kalau bentuk gelombang audio digital yang hampir tepat macam ni bentuk dia. Okey. Yang ini yang paling baik iaitu bentuk gelombang audio digital yang hampir sempurna apabila kadar sampel untuk audio analog adalah sangat tinggi. Bukan kita tengok garis-garisan dia tu tapi kita tengok dia punya apa? Keserasian audio dia tu. Maknanya bunyi dia tu cukup sempurna. Okey. Jadi bentuk gelombang yang macam ni lah. Okey.
yang kadar sampel dia, audio dia adalah sangat tinggi. Okey, bentuk macam ni. Kalau yang ni kurang tepat lah ni. Okey, yang ni masih sederhana. Yang ni yang okey. Okey, boleh eh? Okey, jadi kita pergi kepada seterusnya. Okey, yang ni lah dia kata. Jadi dia punya rumusan semakin banyak bilangan sampel. Okey, ni sampel ni. Yang tadi sampel sikit je. Semakin tepat bentuk gelombang audio digital yang terhasil semasa proses pengambilan sampel tadi. Okey, ia akan menghasilkan audio digital yang berkualiti tinggi. Okey. Jadi kualiti kadar sampel audio bergantung kepada keperluan penggunanya. Rangkaian telefon boleh menggunakan kadar sampel serendah 8 kHz. Okey, pada kadar 8 kHz, suara manusia boleh didengar dengan jelas. Tapi muzik mempunyai kualiti yang rendah. Okey. Ini jadi jadual 2.11 menunjukkan penggunaan kadar sampel yang berbeza bagi audio digital. Okey. Dan 2.1. 2.12 lagi kan. Yang ni berbeza ni. Okey. Okey, tengok sebelah. Eh. Ni jadual ni. So dalam jadual ni, kalau tengok percakapan, sampel yang dia ambil makin lama makin tinggi Okey, jadi kalau percakapan guna telefon sekadar 11,025 Hz saja. Okey. Kalau guna audio grade rendah 22,050 Hz. Audio web ataupun kita guna radio AM. Okey. So makin lama makin tinggi lah. Makinlah cantik pendengarannya. Okey, makin berkualiti. High definition. Okey. So kalau tengok CD, okey. DVD yang paling bagus adalah quality high definition lah ataupun HD. Okey, selalu tengok TV kan, movie. So dekat sini lah kita boleh tengok. Okey, maknanya kualiti percakapan dia tu lagi baik. Okey. Kualiti audionya tu lagi baik. Okey. Okey, jadi dekat sini ni proses menukar ni dia kata proses sekejap Okay, proses menukar audio analog kepada isyarat audio digital dipanggil pendigitalan. Okay, dalam proses ini suatu alat yang dinamakan analog to digital converter ataupun ADC mengambil sampel kecerutan elektrik yang dihasilkan oleh audio analog mengikut selamasa yang tertentu. Setiap sampel ditukar kepada satu nilai berdoaan untuk mewakili aras voltan rakaman sampel itu. Okay, yang inilah. Okay, ni disimpan dalam komputer. Okey. Jadi tadi kita dah tengok tadi kan. Okey. Tadi tu nama dia kadar sampel. Okey. Jadi kualiti audio tadi ada dua. Satu kadar sampel, satu lagi kedalaman bit. Kadar sampel, banyak sampel yang dia ambil maknanya semakin berkualiti audio digital yang dia hasilkan. Okey, kita tengok pula kedalaman bit audio. Okey. Kedalaman bit audio. Tengok bawah sekali. Okey, kualiti audio digital juga ditentukan oleh kedalaman bit. Okey. Jadi kedalaman bit ialah bilangan bit 0 dan 1 yang digunakan untuk mewakili aras rakaman seperti sampel audio. Bit per sampel. Okey. Lebih banyak bit digunakan untuk mewakili sampel audio, lebih hampir persamaan antara audio digital yang dihasilkan dengan audio analog asal. Okey. Jadi tengok kedalaman bit kedalaman bit tadi kita guna 0 dan 1. Okey, yang ni audio analog asal. Okey. Yang ni guna audio 1 bit 2 nilai perduaan. Okey. Yang ini audio 2 bit 4 nilai perduaan. Okay, yang ni audio 4 bit 16 nilai perduaan dan audio 16 bit 65536 nilai perduaan. Nanti dia cakap lebih banyak bit yang digunakan. Okey.
lebih hampir persamaan antara audio digital yang dihasilkan dengan audio analog asal. Okay, kadar bunyi itulah bunyi. Okey. Yang ini tak apa, nak faham pun tak apa ya. Maksudnya pengetahuan kamu tadi maknanya lebih banyak bit yang diguna. Okey. Maknanya lebih hampir persamaan antara audio digital yang dihasilkan dengan audio analog asal. Okey. Nanti kita tengok dia punya contoh dia. Okey, kat sini. Ini. Okey, yang ini menunjukkan bilangan nilai berdoaan yang boleh digunakan. Okey, dalam menghasilkan audio digital dengan menggunakan kedalaman bit yang berlainan. Okey, kalau guna 4 bit, 2 4. Okey, 000 hingga 1111. 8 bit 208. Okey, maknanya berapa ni digit dia ni? Nilai-nilai yang mungkin. Okey. 16 bit kita guna 2 kuasa 16. Okey, maknanya bernilai sebanyak kuasa 16 tu lah. 24 bit. Ni macam ni. Okey, boleh 32 bit. Sama. Semakin banyak. Ni maknanya menunjukkan audio digital yang digunakan dalam media membeza mempunyai kualiti kedalaman bit yang berbeza. Maknanya bilangan bit dia. Okay, ni bit 4. Maknanya semakin tinggi lah ni nilai dia yang mungkin. Maknanya 4. Kita tengok 4 lagi. 8 macam ni. Kalau 16 maknanya semakin tinggi lah. Dia punya kedalaman bit dia. Maknanya jumlah nilai perduaan tu. Okay, jumlah nilai perduaan. Dilihat menggunakan nilai-nilai yang mungkin bagi setiap bit. Okay. Okay. Yang ni kualiti audio dan kedalaman pula. Okay. Ini kualiti audio dan kedalaman bit. Maknanya 8 bit sebenarnya guna telefon. Ni saluran dia mono atau stereo. Yang ni kita akan belajar nanti yang masuk mono, stereo ni Okey. 8 bit radio AM, mono, 16 bit radio FM, stereo. Okey. 16 bit audio CD, stereo, 24 bit audio DVD, stereo. Okey. Audio 44.1 kHz, kilohertz 16 bit bermakna sampel audio diambil dengan kekerapan 44,100 kali sesaat. Dengan jumlah bit sebanyak 65,536. Okey, tengok kedalaman tu. Maknanya semakin jelaslah bit tu. Nilai bit semakin jelaslah. Maknanya semakin banyak nilai bit, maknanya semakin jelas audio tadi. Okey, maknanya cuba tengok ni. Dia kata kadar sampel 8 kHz adalah sesuai bagi audio suara manusia. Kita cakap ni kan. Okey. Tetapi kalau kita guna sampel 8 kHz bagi muzik, jadi dia tak sesuai. Dia mempunyai audio digital yang berkualiti rendah. Okey. Jadi kalau manusia kita cakap ni kemungkinan 8 kHz tu sesuailah dengan suara manusia. Tapi kalau kita nak dengar muzik, kita tak guna 8 tu. Kemungkinan kita guna melebihi daripada jumlah 8 kHz tu. Okey, boleh faham Boleh Okey, yang ni aktiviti. Okey, kalau tengok ni contoh Kalau lagu negaraku kadar sampel dia 44.1 kHz. Okey, kedalaman bit dia 24 bit. Okey, hari ni sebenarnya dia boleh kira. Okey. Nanti kita tengoklah cara dia macam mana nak kira. Tapi hari ni mungkin tak sempat kot. Okey. Kita tadi dah habis audio. Okey, sekarang ni kita tengok size image file image dengan format file. Okey, nanti sebenarnya akan bersangkutan. Okey, maknanya nanti kat dalam untuk konsep yang ke depan, maknanya kamu belajar juga, mana ada relate-nya dengan apa yang kamu belajar di belakang. Okey? Jadi kena faham lah. Tak faham banyak pun, faham sikit pun kira dah okey. Okey, jadi untuk yang seterusnya,
Yang ni aktiviti berfikir. Yang ni nanti dulu. Okay, kita tengok berkaitan size file image dengan format file. Okay. Jadi tadi dah habis ya, audio dengan image kita dah habis. Okay. Itu asas dia. Nanti kita nak tengok pula size dengan format Okay, jadi image digital boleh disimpan dalam pelbagai format file. Image digital gambar lah. Okay. Jadi setiap jenis format file mempunyai pelbagai kegunaan. Jadi yang ini adalah antara contoh file image digital yang biasa digunakan. Okey. Jadi kita tengok yang dekat atas ni. Okey. Jadi pertama JPEG, GIF, BMP. Okey. TIFF. Okey. JPEG ni Joint Photographic Experts Group. Graphics Interchange Format GIF. Bitmap BMP. Tag Image File Format TIFF. Okey. Jadi kegunaan dia JPEG ni format yang lazim digunakan di internet dan kamera digital berkualiti rendah. Yang ni soalan ni pernah keluar dalam soalan PT3 jadi kena ingatlah jenis file image ni. Ingat 4 pun tak apa. Yang penting kamu tahulah sebenarnya ada beberapa jenis lagi, nanti kamu akan tengok Okey. Yang tadi JPEG. JPEG maknanya yang biasa je. Okey, saiz biasa. Okey, kalau GIF kita guna di internet juga. Okey, GIF ni dia sokong animasi. Lukisan, kartun. Okey. Jadi dia membenarkan beberapa image disimpan dalam satu file. Okey, bitmap. BMP. Jadi format ni untuk maknanya image yang mempunyai bilangan warna antara 256 hingga 16 juta warna. Jadi saiz dia besar lah. Jadi image dalam format ni adalah berkualiti tinggi. Okey. Yang selalu kita guna yang ni lah JPEG dengan GIF. Okey. TIFF. Tag Image File Format banyak digunakan dalam perindustrian percetakan. Okey. Jadi format dia ni adalah bilangan warna yang mempunyai sehingga 16 juta warna. File image boleh dimampatkan tanpa menjejaskan kualiti. Okey. So itu jenis file. Okey, dan juga kegunaannya sedikit lah. Okey, nanti untuk lebih lanjut nanti cikgu perkenalkan contoh Okey. Tengok sebelah. Okey. Jadi kalau kamu tengok kat sini yang dia cakap ni format file PNG file PNG ni terdapat satu format file image yang semakin popular lah PNG yang digunakan. Ini contoh PNG yang dia cakap ni lah. Okey. Sebenarnya ni dia nak suruh cari apa maksud kelebihan PNG tu berbanding dengan format file JPEG, GIF, BMP dan TIFF. Okey. Sebenarnya banyaklah kegunaan dia. Okey, format file PNG ni nanti cikgu tunjuk contoh Tapi bukan hari ni lah. InsyaAllah nanti akan datang. Okey, ataupun kamu boleh explore sendiri. Okey. Supaya kamu boleh faham lah apa maksud PNG, file PNG ni. Okey, boleh faham sendiri. Okey. Jadi pelbagai jenis perisian yang boleh digunakan untuk menukar format file image. Perisian aplikasi InfanView 32 bit akan digunakan untuk penerangan tentang menukarkan format file image dalam praktis aplikasi 2.1 hingga praktis aplikasi 2.4. Yang ni diguna InfanView Kalau siapa yang ada komputer dekat rumah, okey, boleh search InfanView ni dan cuba install. Okey, ataupun pergi dekat ni laman web. Okey.
Tapi yang tu kita buat dekat sekolah lah. Kita buat sama-sama Okay, jadi yang ini dia punya contoh praktis aplikasi yang tak boleh tengok lah. Okay. Okay, lagi sikit tentang berkaitan antara kualiti, saiz, kedalaman warna dan resolusi imej. Okey, jadi kualiti dan saiz imej dipengaruhi oleh faktor kedalaman warna, resolusi dan dimensi imej. Okey, jadi pada umumnya lebih tinggi resolusi, dimensi, kedalaman bit warna maka lebih tinggi keperincian sesuatu imej. Maknanya imej tu lebih tajam, lebih cantik. Okey, lebih jelas. Okey. Jadi saiz imej juga selain daripada yang tunjuk ni, dia juga bergantung kepada faktor resolusi, dimensi dan kedalaman bit warna. Lebih tinggi resolusi, okey, dan dimensi maka lebih banyak piksel digunakan untuk membentuk imej. Lebih banyak piksel bermaksud lebih banyak bit dan bit diperlukan untuk menyimpan maklumat tentang piksel-piksel dalam imej. Okey, jadi menyebabkan saiz imej menjadi besar. Okey, demikian juga lebih tinggi kedalaman bit warna, mana semakin tinggi pikselnya. Okey, maknanya lebih banyak bit dan bit diperlukan untuk menyimpan sesuatu maklumat piksel-piksel imej, maka saiz imej akan menjadi semakin besar. Okey. Yang ni untuk melihat resolusi dia lah. Buat perbandingan. Okey. Yang ni kita tak boleh nak tengok kat sini. Okay, ini contoh praktis dia. Okey. Ini. Okey. Jadi kita sampai 2.23 tadi je. Sebab yang ini perlukan pengiraan. So nanti kita kena perlukan calculator. Jadi untuk hari ni kita buat dulu nota yang untuk yang baru tadi kita belajar. Kemudian kita buat soalan Okey. Dah sediakan buku nota? Okey, kita pergi sebalik sebelah. Kita buat nota. Nota kita sambung dengan ni. Unit ukuran audio digital. Okey. Okay. So kita pergi pada nota Jadi ambil buku nota masing-masing. Ataupun kertas yang cikgu dah suruh pesan sebelum ni kan. Ambil mana-mana buku nota yang kosong. Supaya kamu boleh salin. Okay, nota yang kita buat. Jadi tak ada bersepah. Okay. Pergi ambil dulu. Okay, jadi tulis macam biasa. Tarikh hari ni. Okay, hari apa. Okay, supaya kita boleh sama-sama buat nota. Okay, sambung buat nota. Okay, yang sebelum ni untuk image digital dengan unit ukuran. Hari ni kita pergi dekat audio digital unit ukuran dia. Okay, kita buat yang ringkas-ringkas je lah. Okay.
Okey, dah. Okey, jadi di bawah unit ukuran eh, jadi ada dua tadi kan? Kita ada bincangkan satu tentang okey. Tadi tentang satu apa dia? Hmm, ada dua kan? Sekejap, cikgu pun nak kena rujuk nota jap. So, kadar sampel. Okey. Okey, kita ada dua. Okey, jadi satu kadar sampel. Okey, satu lagi kedalaman bit. Okey. Jadi kita buat yang rumus je lah. Sekejap Kadar sampel. Satu kadar sampel. Gunalah pensel warna ke yang dekat rumah tu. Okey. Daripada tidak digunakan, jadi bolehlah buat. Okey. Nota yang cantik-cantik sikit. Okey, jadi untuk kadar sampel. Tadi kita dah cakap kadar sampel ni maknanya bilangan sampel sesaat kan yang dia ambil. Jadi kita nak tahu unit ukuran je. Yang paling penting eh unit ukuran dalam dalam apa tadi? Hertz kan? Unit ukuran dalam Hertz. HERZ ataupun HZ. Okey. Okey. Yang penting kemudian kita buat dia punya kesimpulan dia lain. Maknanya semakin banyak maknanya semakin banyak bilangan sampel yang diambil. Semakin banyak sampel diambil, okey. Maknanya semakin berkualiti audio tersebut. Eh? Makin baik kualiti
audionya. Okey, maknanya semakin banyak sampel dia ambil, maknanya semakin baik kualiti audionya. Maknanya semakin jelas, semakin tepat. Okey, iaitu untuk kadar sampel. Okey. Lepas tu kita tengok yang seterusnya di bawah kedalaman bit pula. Jadi uh, kedalaman bit kita kena masuk sikit. Okey. Okay, dalam bit ialah bilangan bit. Bilangan bit iaitu 0, 0 dan 1. Okey. Bilangan bit 0 dan 1 adalah untuk mewakili aras rakaman audio. Okey, jadi kedalaman bit dan kualiti tu kamu boleh salin lah, rajah. Okey, salin rajah 2.13. Salin sekejap. Rajah 2.13 tu. Salin ni rajah 2.13. Cikgu beri masa 3 minit. Okey, boleh salin. Salin sikit-sikit je tak apa. Tapi yang penting nampaklah dia punya apa jenis kedalaman bit tu kalau audio analog asal macam mana. Okey. Muka surat 46 tu Tengoklah muka surat, okey.
Okey, lagi satu. Sambil kamu salin tu kan cikgu salin yang sikitnya ni. Maknanya okey, jadi habis tentang ni ukuran audio digital ni. Okey. Jadi salin sikit tadi rajah. Okey, kemudian uh, rumusan tentang kedalaman bit. Okey. Okey, dah ke? Dah siap salin? Rajah tadi? Okey, salin sikit-sikit je.
Okey dah ini salin sikit yang kedalaman bit ni. Ni lebih banyak bit digunakan untuk mewakili sampel, lebih hampir persamaan antara audio digital dengan audio analog asal. Okey. Sebab kita nak buat satu lagi nota ni berkaitan dengan file image. Okey. Kemudian kita buat latihan. Okey, latihan praktis. Okey dah Boleh Okey, kita tengok jenis file pula. Okay, so ini untuk nota tentang perkaitan. Salin dia punya tajuk tu. Perkaitan size image dengan format file. Okey. Okey, yang kita belajar yang asas sekali seperti contoh empat contoh yang dalam jadual 2.14 muka surat 48 tu ditulis sikit dia punya mana ni sikit format file yang dipilih bergantung kepada kegunaannya. Maknanya kalau kegunaan dia tu yang biasa-biasa aja, maknanya kita guna file image yang biasa lah. Maknanya tak perlukan resolusi yang besar. Okey. Itu yang dimaksudkan. Jadi dia bergantung kepada format file. Okey. Gantung pada kegunaan. Jadi yang biasa kita guna seperti dalam jadual 2.14 tu. Okey, jadual 2.14. Okey, jadual 2.14. Okey. Guna JPEG. Okey, ada JPEG. Ringkas-ringkas je, tak payah banyak sangat. Okey. So kita kata JPEG untuk simpan image digital. Okey, simpan image digital.
Okay. JPEG Size file dia kecil. Okay. Size file dia kecil. Size file. Okay. Size file lebih kecil. Okay. Size file lebih kecil. Jadi bila kecil, dia boleh muat turun. Jadi dia boleh muat turun dengan cepat. Muat turun file dengan cepat. Okay. JPEG. JPEG maknanya simpan image digital. Okay. Jadi size file dia kecil. Jadi bila dia size file kecil, dia maknanya dia boleh muat turun file tadi dengan lebih cepat. Muat turun tu download lah. Nak download kan JPEG. Okay, jadi bila kita download JPEG ni, dia kita sebab size file dia kecil, jadi dia boleh cepat dan mudah lah untuk kita muat turun. Okay, nak download sesuatu. Utamanya untuk jenis file JPEG ni. Okay. Okay, itu JPEG. Okay, next. Kita tengok GIF. Okay, GIF. Okay. GIF ni untuk warna, untuk animasi. Okay, untuk lukisan. Yang digunakan untuk lukisan dan kartun yang mudah. Okay, melukis. Melukis. Dan animasi kartun. Okay. Jadi bila dia animasi kartun ni, maknanya lukisan dia tu tadi dia dapat menyokong animasi tersebut. Guna GIF ni dia maknanya dia membenarkan beberapa image disimpan dalam satu file. Okay. Dan dia banyak digunakan di internet. Okay. Banyak digunakan di internet. Okay. Nanti cikgu tunjuklah JPEG ni macam mana. Okay. GIF ni macam mana. Okay. Cikgu tunjuk contoh. Okay. Dia ada jumlah warna dia. Okay. Jumlah warna sebanyak 256 hingga 16 juta warna. Dia merangkumi foto. Hingga 256 je. Jumlah warna dia sebanyak maaf. 200. Jumlah warna dia sebanyak 256 warna. Okey. Yang JPEG ni tadi, dia ada 256 hingga 16 juta warna. 16 juta warna. Okey. Tapi GIF jumlah warna dia 256. Sehingga 256 warna. Okey. Itu GIF. Okay, next. Seterusnya adalah bitmap. BMP. Okay, BMP.
image yang sesuai antara warna 256 hingga 16 juta warna. Okey. Tulisan dulu, image adalah dalam format ni adalah berkualiti tinggi. Okey. Dan jumlah warna yang biasa digunakan, diguna format jumlah warna 256 hingga 16 juta. 16 juta. Okey, dan akhir sekali adalah berkaitan dengan TIFF. Okey. Jadi TIFF ni untuk industri percetakan. Industri percetakan. Dan penerbitan. Kita macam surat khabar ke, okey? Dia guna TIFF ni. Okey. Jadi bilangan warna dia ni sehingga bilangan warna yang digunakan sehingga 16 juta. Dan akhir sekali fail dia boleh dimanfaatkan. Fail boleh dimanfaatkan. Dimanfaatkan tanpa menjejaskan kualiti. Okey. Dah. Okey, cikgu beri masa 2 minit. Lepas tu kita nak buat latihan sikit je latihan kita. Okey, boleh Okey, jadi rujuk latihan. Okey. Lepas dah siap tu, salin elok-elok sikit dalam buku nota Kebanyakan buku nota memang ada pada kamu kan. Okey, sekarang ni rujuk buku teks. Okey, kita nak buat latihan. Muka surat
Okey, muka surat 64. Okey, muka surat 64. Soalan nombor 2. Okey, muka surat 64. Okey, latihan. Muka surat 64. Okey, soalan nombor 2. Soalan nombor 2, A dan juga B. A tu image 4 bit. Kemudian B image 16 bit. Ditanya berapakah jumlah warna dan jumlah kombinasi bit yang digunakan. So, dia tanya berapakah jumlah warna dan kombinasi. Siapa boleh jawab? Kombinasi bit. Kalau image 4 bit, berapa jumlah warna? Kalau 4 bit, berapa warna? Berapa jumlah warna? Boleh tengok dekat bahagian nota. Okey. Siapa dapat? Jawab. Cepat, cepat. Siapa dah ada jawapan? Okey, cikgu tunjuk satu. Alamat tunggu jawapan kamu ni.
Okey, so kalau 4 bit maksudnya macam ni, image 4 bit. Okey. Bersamaan dengan 204 lah kan. Okey, so 204 bersamaan dengan 2 darab 2 darab 2 darab 2. So berapa jawapan dia? Berapa? On kan mic. 16. Okey, 16. Bagus. Okey, so kalau 16 bit. 16 bit. Okey, 16 bit. 2 kuasa 16. Jadi 2 darab 2 darab 2 sampai 16 kali lah. Okey, berapa jawapan dia? 655336. 9, 5. Ulang-ulang. 655336. 6 6, 5, 3, 3, 6. Ya ke? 13 tukar 5. Itu bukan. 6, 1. Bukan. 65. 6, 5. 5, 5, 3, 6. Betul. Okey, terima kasih. Jadi, ni sajalah jawapannya. Senang saja. Okey. So, untuk hari ni itu saja yang kita belajar. Okey, jadi latihan settlekan sikit saja tu. Okey. Untuk yang seterusnya nanti latihan cikgu akan bagi dekat dalam Google Form kerja cikgu yang dalam Google Classroom tu siapa yang tak siap boleh siap dan hantar. Okey. Ramai lagi yang tak siapkan pembetulan. Okey. So tolong cikgu buat. Boleh buat sikit-sikit. Lama-lama boleh siap. Okey, jangan tak buat langsung. Okey, ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya tak? Okey, ada soalan nak tanya? Okey, kalau tak ada, okey, kita sambung kelas minggu hadapan. Apa-apa cikgu akan bagi latihan dekat dalam Telegram. Okey. Jadi, terima kasih semua. Okey.